Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan sebaik-baiknya. Ingat tak lagi yang saya kata, ciri-ciri akidah yang batin itu ada 4. Masih ingat lah? Masih ingat. Jadi yang pertama saya dah baca dah, syirik dan kufur kepada Allah. Yang kedua, keduanya kita sambung yang kedua. Baik. Yang keduanya, pegangan tidak berdasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, dia tak pakai nas Al-Quran, nas daripada hadis, tak pakai. Ini ialah satu perkara yang boleh menyebabkan rosak akidah yang dipegang selama ini. Baik. Akidah yang tidak berdasarkan nas syarak. Maksud nas syarak iaitulah dalil syar'iyah daripada Al-Quran, Kitabullah, dan Al-Hadis daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pakai. Dia tidak berdasarkan mana-mana nas. Saya ulangi supaya kita dapat kemas kini kan. Perhati baik-baik. Akidah yang tidak berdasarkan nas syarak, iaitu dalil syar'iyah datang daripada kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah akidah yang batal. Akidah yang betul salah. Ini satu daripadanya, daripada hak banyak-banyak tadi. Yang saya baca tadi, salah satu daripadanya ialah berdasarkan, tidak berdasarkan mana-mana nas. Baik. Kerana keimanan mereka itu mengenai ketuhanan dan juga mengenai kerasulan tidak berdasarkan mana-mana wahyu ilahi daripada Al-Quranul Karim dan Al-Hadis, iaitu hadis Nabi SAW. Tak ada. Tak ada. Tadi kalau kita kata hidup tak ada garisannya, tak ada lah. Sebab garisan duduk pada nas. Tak ada benda lah. Semua dah kita, setiap sesuatu ada nas. Kita jangan kata lagi tak ada nas, sehingga kita banyak ingat hadis, banyak ingat ayat-ayat Al-Quran, barulah kita boleh katakan tak ada nas. Kalau ngaji tak tahu mana, Allah, alif botol pun duk kenal lagi. Alif botol, siapa ya, duk kenal lagi huruf. Nak kata dah tak ada nas. Janganlah.
ngaji. Acak kali saya ulangi perkataan kena ngajilah jawab danya. Kerana keimanan mereka mengenai ketuhanan dan mengenai kerasulan tidak berdasarkan mana makna wahyu ilahi Al-Quran dan Al-Hadis tak ada. Di mana akidah yang sahih itu adalah berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Akidah yang betul, akidah yang sahih, ada berdasarkan mana-mana hadis ataupun mana-mana Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, pendek katanya ada. Di dalam Al-Quranul Karim ada, pendek katanya ada. Orang yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah ada. Baik. Misalnya contoh, kewujudan Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim, dalam surah Al-Hasr ayat 22. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah yang amat pemurah dan lagi amat mengasihani. Ada. Menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Ada. Kita baca nas. Ada. Ada pun dia kata dia tak pegang nas tu, kita takut. Kita takutnya lawan king. Ada. Ada lah. Ada. Mana dadinya? Ada lah. Nama jadi tumbuk, jadi badah, jadi kekoh. Tak ada pasal lah. Bukan kita nak berujuk siapa ke gocok. Kita tanya tu untuk membuktikan ada tak dalilnya. Jadi tidak berdasarkan pada mana-mana nas. Jawab danya singguh dengan melalui nafsu. Kita tambahlah. Baik. Dengan dalil menunjukkan bahawasanya Allah tiada Tuhan melainkan Dia saja. Allah tak ada Tuhan dah. Malaikat Dia saja. Dialah Allah. Satu-satunya Allah, lafzul jalalah, yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Sifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dan kita nak tahu dengan cara detail sifat-sifat kesempurnaan itu, kita kena mengajilah. Saya sebut ulang acak kali kena mengaji. Sebab bukan sudah dengan tengok dengan Facebook, dengar dengan Facebook, kita tak mengaji dah. Kena mengajilah. Baik, jangan puas dengan mengaji. Al-ilmu kalma'i. Ilmu, apa-apa saja ilmu lah, apa-apa saja ilmu, kalma'i, seperti air. Air seperti air. Kita tak disinggah air. Air nak minum lah, air nak mandi lah, air nak ambil wuduk lah, air masuk lah, air nak buat nanuk lah, air nak buat teo lah, dan air 1000 jenis bendanya bergantung kepada air. Begitulah kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita bergantung kepada ilmu supaya kita tidak sesat daripada pegangan kita. Kalau tidak akan mengaba-aba lah. Baik. Yang pertama, nas yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Dia Maha mengetahui perkara yang gaib. Benda perkara yang gaib ni kita saja sebut benda yang gaib. Kita tak tahu pun benda yang gaib.
Kita tahu apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, apa yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis. Mata tak nampak lagi, tak tengok lagi. Surga neraka gaib, azab kubur, seksa kubur, nikmat kubur gaib. Kita tak nampak. Ini benarnya dikira sebagai benda ataupun perkara-perkara yang gaib. Banyak lagi lah sahabat yang dikasih sekalian, banyak benda-benda yang gaib. Dia tak dapat kita nak hitung dengan jari kita, yang kita tak dapat nak bilang dengan mulut kita. Banyak sangat benda gaib. Semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Wasyahadah dan perkara yang nyata. Perkara yang nyata. Zahir nampak tengok. Nampak tengok pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mengetahui. Kita tahu ni pun tak habis lagi kita tahu. Tahu ni nyanyuk ni, ingat ni nyanyuk tu. Begitulah keadaannya. Banyak benda yang kita tak tahu. Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan kepada kita semua. Ambillah pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengetahui. Yang paling dekat sekali saya ceritakanlah diri kita. Allah Ta'ala tahu diri kita. Allah Ta'ala mengetahui isi hati kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui akan hati kita. Semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui akan hati-hati kita semua. Baik. Dan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kita boleh tengok ayat ni besar kelebihan, besar. Kelebihannya amat besar. Kita baca 3 kali, pahala sama kita baca Quran 1 kali khatam. Bacalah, jangan malah. Kita tahu saja, kita tak buat, rugi. Rugi je lah, baca sunat saja, boleh pahala. Tapi kita kena faham, sakat tak boleh pada tu tak apa dah, takut rugi pula. Benda sunat ni, hak paling mudahnya sunat ni kita buat untung, tinggal rugi. Tu hak benda sunat. Biasanya kita dengar hak benda sunat ni kalau buat boleh pahala, kalau tinggal tak dosa. Ni yang kita jatuh pada tempat rugi ni. Rugi padahalnya sunat ni buat untung, tinggal rugi. Bukan kena keluar modal kita nak buat. Ada keluar modal, RM2.50 ke, RM1.50 ke, samah ke, kena keluar. Ada nak bunyi keluar duit. Tak ada pun. Tak ada, tak keluar modal. Cuma kita baca saja. Baca 3 kali ataupun 10 kali ataupun banyak-banyak kali. Pahala boleh. Pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berilah. Tidak ustaz yang beri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri. Beri. Allah Ta'ala tetap beri pahala kepada orang yang membaca. Sehingga orang yang mau baca tu dah jemu dah. Tak erat nak baca dah. Barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak biarlah. Bukan mana beci tak baca. Tak. Banyak saja. Hanya sampai 2,000 kali, 3,000 kali. Tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak jemu-jemu nak beri pahala sehingga kita jemu dah membacanya. Baik. Baca Qul Allah. Apa maksudnya?
Baik, keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ceritanya begini, ceritanya mengikut dalam asbabun nuzul, dia ada 10 orang, orang kafir. 10 orang wakafi ini masing-masingnya bawa berhala. Ada berjenis batu, ada jenis bagai-bagai jenis lah. Nak tunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dia Tuhan dia. Ini dia Tuhan dia. Tuhanmu lagu mana? Nak tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 orang mengikut ceritanya bawa berhala belaka, bawa jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia nak pergi tu, Allah Subhanahu wa taala wahyu dah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepada orang-orang kafir itu, beritahu, ni dia ayat, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah beritahu dah. Bila pergi jumpa jalan-jalan, mu tanya dululah. Masing-masing nak tanya Nabi Muhammad tu, tanya siapa dia dulu. Dalam 10 orang tu, tanya siapa dia dulu. Mu tanya dulu lah. Ya, Nabi ni biasa dah. Orang kafir lain daripada yang lain. Cakap, depan takut angin. Kalau belakang, sedap menang. Nabi Muhammad gini, gitu, gini. Tengok, Abu Jahal tu kok dah. Abu Jahal, kecek main berani. Tapi dalam perang Badar takut hangit. Lagi, menyacang lagi. Lagi sungguh. Tapi dia bunuh juga. Tu cerita Abu Jahal tu. Baik. Cerita Abu Jahal. Tak payah ceritalah. Ni cerita-cerita ni suruh kepada ustaz lain lah. Baik. Bila tanyalah, Muhammad, Tuhanmu daripada apa? Tuhanmu daripada apa? Lalulah Rasulullah pun jawab, qul huwallahu ahad. Tuhanku, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Guano pula. Orang tanya, Tuhan daripada apa? Jawab, Allah yang Maha Esa. Jadi macam tanya banyak ke, sikit ke? Jadi jawab so. Kalau Tuhan tu, kalau orang kafir tu tanya, Tuhanmu berapa? Ni ada 10 ni, Tuhanmu berapa? Bolehlah jawab so. Tapi orang kafir sebab tak faham dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tak sama sebagaimana Rasulullah faham dan para sahabat dan orang-orang beriman faham. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang kafir itu, Allah yang Maha Esa. Allah susah. Mana se ni faham dah. Hak paling mudah kita sebutnya se, bermaknanya tidak 2, tidak 3. Se je. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Lagi jawab, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ni tengok benda duduk tangan dia lah. Boleh tak benda hak duduk tangan dia tu, berhala duduk tangan dia tu, minta sebarang hajat? Boleh tak? Boleh minta tak sebarang hajat? Hak duduk tangan dia tu. Boleh tak? Daripada emas ke, daripada batu ke, daripada kayu ke, daripada temaga ke, hak dia duk bawa tu, boleh tak minta sesuatu hajat? Boleh tak minta sesuatu hajat?
untuk makhluk lah. Boleh itu? Tak boleh. Artinya ia tidak beranak. Dia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tak ada. Tidak kena buat. Tidak ada bekas-bekas buat. Sedangkan benda yang duduk tangan dia tu bekas tangan manusia. Faham dah, berhala ni tak jadi berhala kalau manusia tak buat. Toko kayu. Toko kayu. Kalau manusia dok dekek dia ataupun dok takoh dia, dok kiki dia, dok jadi. Dok jadi macam toko kayu tu lah. Kayu macam kayu, akar kayu. Kalau semi macam semi tu lah. Kalau manusia tak buat, tak jadi. Dia buat. Apabila dia buat dengan bubuh matanya, dengan buat hidungnya, dengan matanya, dengan mulutnya, dengan bibir mulut gelebeknya, dengan dagunya, bila dia nampak hebat, dia pun sembuh lah. Lepas tu dia bubuh tanduk pula. Kononnya berhala dia ada tahu. Dia sembuh pula. Ni lah. Ni yang jadi salahnya. Hak mana dia buat, lepas tu dia sembuh. Baik. Last kalinya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya, yang sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Tak ada. Banding kalau kita tengok dalam kitab akidah, dalam kitab tauhid, yang arak yang kita arak dalam kitab Syarqawi ke, ataupun dalam kitab apa dia lagi, Kifatul Awam ke, kalau kita tengok dalam kitab arak, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita tidak duduk depan kita, tidak di belakang kita, dan segala-galanya. Tak ada. Tidak berpihak kepada depan, belakang kau, tak ada. Dan tidak menetasi malam dan siang. Dan sebagainya lagilah, banyak lagilah. Ada pun hak dia bawa tangan tu, hak kapi bawa tu, jenjing ke kiri, jenjing kanan lah jawab adanya. Jadi apabila dengar penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik bodoh dah. Balik bodoh sungguhlah. Kalau dia balik, kalau dia pergi dengan jahil, balik beriman, cerdik. Ada satu cerita panjang tadi. Satu ceritanya dia pergi bodoh, tapi dia balik cerdik. Ini adalah orang cerdik. Kalau pergi bodoh, balik bodoh juga, memang bodoh dua kali ganda lah. Kita boleh tengok dah orang bodoh macam mana. Kalau orang tu bodoh, pada mulanya mari bodoh, kemudian balik cerdik, chance tu orang cepat cerdik. Kalau orang bodoh, pergi dah bodoh, ngaji pun bodoh juga, bermaknanya dua kali bodoh dah. Dua kali bodoh. Jadi jangan kita jadi manusia dua kali bodoh. Biar bodoh lalu pergi saja, kita pergi ngaji, bila balik kita jadi orang cerdik. Gitulah keadaannya. Dan kalau kita faham lah. Ya, memang kita pergi bodoh. Kita pergi nak ngaji, kita pergi bodoh. Bila kita pergi bodoh, kita ngaji. Lepas pada kita ngaji, kita balik. Sudah ngaji, kita balik. Kita cerdik dah. Puas hati kita ngaji. Kita beritahu pada sahabat kita, puas hati sungguh, otak ngajar. Puas hati sungguh, faham sungguh. Faham. Bermaknanya orang ni orang cerdik. Gi bodoh, balik cerdik. Itu dia. Begitulah keadaannya, sahabat yang dikasihi sekalian.
biarlah kita berpegang kepada nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jangan pula kitanya duk pegang tidak berdasarkan pada mana-mana nas Al-Quran dan hadis. Kalau tidak berdasarkan pada nas Al-Quran dan hadis, bermaknanya kita lawan king lah. Lawan king. Orang tua faham lah lawan king. King ini lawan munduk. Jadi tak sudah. Jadi biarlah kita bab akidah ini, biarlah kita berpegang kepada nas yang boleh dipercayai ialah nas daripada Al-Quran dan nas daripada hadis Nabi SAW. Yang ketiga, insyaAllah kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Setakat ni saja. Kita tunggu jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu lagi sahabat sekalian. Jadi setakat inilah saja yang dapat saya kongsi bersama pada sahabat sekalian. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri, dan saya sudahi dengan tasbih kifarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.